Sejak tahun 1999, dunia mula berevolusi dengan teknologi yang lebih canggih seperti kamera. Kamera ni ada pelbagai kegunaan. Contohnya macam merakam situasi di jalan macam CCTV ataupun kamera telefon yang kita selalu gunakan untuk merakam kehidupan kita. Kadang-kadang kamera ni boleh jadi saksi utama sekiranya orang tu tiba-tiba menghilang dan pada masa yang sama tak ada saksi mata yang nampak pada hari kejadian. So untuk hari ni Nina akan kongsi beberapa kisah dan juga gambar-gambar terakhir yang dirakam sebelum pemilik video tadi menghilang secara misteri. Pada awal pagi 24 September tahun 2016, CCTV berjaya merakam Corey 23 tahun yang tengah berjalan. Masa tu dia keluar minum-minum dengan kawan dia di sebuah pub yang terletak di England dan dia keluar jalan seorang diri selepas diorang ni lepak. Pada pukul 3.25 pagi macam tu, CCTV telah merakam Corey melalui jalan yang sunyi di kawasan pasar di tengah bandar dan menuju ke sebuah store. Dan ini adalah kali terakhir di mana dia dilihat masih lagi hidup. Selama berbulan-bulan, polis, sukarelawan, orang awam cuba mencari Corey tapi diorang tak jumpa dia langsung. Polis juga telah menghabiskan duit sebanyak 2 juta pound semata-mata untuk mencari Corey tapi gagal juga. Yang peliknya selepas dia dah hilang berminggu-minggu, berbulan-bulan, polis tak jumpa kelibat dia ataupun jasad dia in case dia dah matilah kan. Petunjuk terakhir yang polis ada adalah isyarat telefon bimbit si Corey. Selepas diorang analisis, laluan terakhir Corey adalah tapak pelepasan sampah. So adalah yang membuat teori pasal kehilangan Corey. Maybe dia pengsan ataupun tertidur di dalam tong sampah. Lepas tu lori sampah datang ambil tong sampah tadi dan dia sebenarnya masih lagi tak sedar. So maybe dia dah pun meninggal sebabnya kena hempap dengan kompakter sampah. Tapi ada juga teori lain yang mengatakan maybe si Corey ni kena culik, lepas tu dia kena bunuh dan jasad dia telah dibuang di tempat pelupusan sampah. Selepas berbulan-bulan pihak berkuasa cuba untuk mencari Corey di tempat pelupusan sampah, diorang masih tak jumpa apa-apa petanda. Pada tahun 2014, seorang YouTuber bernama Kenny telah mendapat komen dari seorang lelaki yang komen dekat video dia mengatakan yang dia terjumpa sebuah gua berbentuk M yang pelik di Nevada. Jadi lelaki ni kata bila dia masuk ke dalam gua tu, badan dia mula terasa getaran. Semakin dalam dia masuk ke dalam gua tadi, semakin kuat rasa getaran tu. So lelaki tu pun dah mula rasa takut dan dia terus berlari keluar dari gua tadi. Dikatakan kawasan gua tadi tu sebenarnya berdekatan dengan Area 51. So ya, kita tahu kan Area 51 ni memang ada banyak teori konspirasi dekat sana. So ramailah fans si Kenny ni minta Kenny untuk datang ke sana dan buat vlog supaya diorang pun boleh tengok keadaan kat sana tu macam mana. Jadi Kenny pun sahut cabaran diorang tanpa berfikir panjang sebabnya dia ni adalah seorang hiker yang memang ada banyak pengalaman. So bagi dia tak ada masalah lah kalau dia nak ke sana. Lagipun dia pernah pergi hiking gunung yang mana orang tak berani nak pergi ke sana, dia pergi. Jadi dia pun bawalah kamera untuk merakam vlog dia ke sana dan mencari gua yang misteri tadi. Dalam video dia, Kenny tak jumpa gua yang berbentuk M, tapi dia jumpa satu lubang lombong yang telah terbiar. Lepas tu dia punya fans ni macam tak puas hati lah sebab Kenny tak jumpa gua misteri tu dan diorang minta Kenny untuk datang ke sana sekali lagi untuk cari gua M tadi. Sebulan kemudian, Kenny pun datang balik ke tempat yang sama untuk cari gua M tu sekali lagi. Kali ni dia plan untuk overnight dekat sana. Tapi sejak daripada hari kejadian dia pergi ke sana, dia tak pernah lagi dilihat pulang ke rumah guys. Jadi girlfriend dia telah komen dekat video yang Kenny pernah upload dekat YouTube. Dia cakap yang Kenny ni telah hilang sejak 10 November. Bila tim penyelamat cuba mencari Kenny dekat tempat kejadian ni kan, diorang tak jumpa dia, melainkan diorang hanya jumpa telefon bimbit dia je. Brian merupakan seorang pelajar medik yang study di Ohio State University. Pada cuti SEM 31 Mac 2006, Brian ni telah decide untuk hang out lah dengan roommate dia yang bernama William untuk seronok-seronok. Sebelum dia gerak, dia call girlfriend dia dulu dan cakap yang dia dah nak gerak and say I love you. Jadi dia dengan William ni telah lepak dekat sebuah bar yang terletak di Ugly Tuna dan diorang memang have fun lah pada malam tu. Lepas dah puas lepak dekat Ugly Tuna, diorang menuju ke Arena District pula. Kebetulan pada masa tu diorang terjumpa dengan seorang lagi kawan diorang yang bernama Rick. And then Rick ni pun offer lah nak hantar diorang ni balik ke Ugly Tuna bersama-sama. Jadi diorang bertiga pun berjalan kaki dan CCTV telah merakam yang diorang bertiga ni telah naik eskalator pada pukul 1.15 pagi. Dalam pukul 2 pagi, kelihatan si Brian ni telah patah balik ke bar dan berbual dengan 2 orang wanita yang masih muda sebelum dia menghilang. William dengan Rick cuba call si Brian ni berkali-kali tapi dia tak jawab. Even ayah dia call dia pun dia tak jawab juga. So sepanjang weekend tu dia memang menghilangkan diri secara tiba-tiba dan dia pun telah terlepas flight untuk balik ke rumah.
Dan sejak daripada hari tu, dia telah dilaporkan sebagai orang yang hilang. Bila penyiasat ni check CCTV kan, diorang nampak yang Brian ni telah datang balik ke bar, tapi diorang tak jumpa rakaman CCTV yang menunjukkan Brian ni keluar daripada bar. Kiranya dia masuk ke dalam bar tu dan dia tak pernah keluar daripada sana. Ibaratnya macam tu lah. Bila polis minta William ni untuk membuat ujian pengesanan pembohongan, tapi dia selalu tolak dan dia cakap dia dah bagi full statement dah. Jadi kenapa dia nak kena buat ujian tu? So ramai yang percaya maybe William ni tahu sesuatu, tapi dia cuba untuk tak nak buka mulut dan ya, hanya dia je yang tahu. Rico merupakan seorang pemain basketball yang ketagih dengan arak dan juga dadah. Bukan tu je, dia banyak kali terlibat dengan kesalahan jenayah dan pernah beberapa kali kena tangkap dengan polis. Sampailah pada tahun 2007, Rico ni cubalah untuk ubah diri untuk menjadi lagi baik dan dia pun masuklah ke pusat pemulihan. Jadi lepas dah keluar daripada pusat pemulihan ni, dia pun dapat kerja yang baik dan dia pun mula bercinta dengan seorang wanita yang bernama Jennifer Song. Pada September 2014, Rico pun telah pindah ke Seattle untuk tinggal bersama-sama dengan Song dan diorang pun makin seriuslah dengan hubungan diorang. Pada 9 Oktober pula, Rico ni plan nak berjumpa ataupun melawatlah family dia dan dia nak settlekan beberapa hal masalah keluarga. Sebenarnya ayah Rico ni panas baran dan garang gila dan dia pernah pukul Rico ni beberapa kali, tapi Rico ni still nak jumpa dengan ayah dia sebab dia nak berbaik balik. So Rico pun jumpa dengan family dia kejap je masa tu dan dia terus balik ke rumah dia pada waktu tengah malam. Kemudian Rico ni telah berhenti dekat stesen minyak sebab dia nak isi minyak kereta dia. Esok pagi tu dalam pukul 10.45 pagi, dia call girlfriend dia dan cakap yang dia nak berhenti kejap, nak take a nap sebab lepas tu dia akan sambung drive balik. Lagipun esok tu dia ada interview untuk jadi ejen hartanah. Dikatakan handphone Rico ni mula hilang signal pada pukul 11.15 pagi. 3 hari kemudian polis telah terjumpa kereta Rico yang telah dia parking dekat California Road 16, tapi Rico ni tak ada. Dalam kereta dia cuma ada kad kredit dan juga sebotol arak. Yang menambahkan lagi misteri, kereta tu macam kena geledah, minyak habis dan bateri kereta pun mati. Selepas beberapa hari diorang cuba mencari Rico ni, diorang hanya jumpa beg galas dia dan juga handphone. Sampai ke hari ni polis masih tertanya-tanya kenapa dia parking kereta dia dekat situ sedangkan kawasan yang dia parking tu sangat jauh dengan highway Los Angeles nak ke Seattle. Dan sampai ke hari ni pun Rico tak pernah dijumpai sama ada dia masih hidup ataupun dah pun mati. Jadi di antara kisah-kisah yang Nina ceritakan tadi, yang mana yang korang rasa macam ada teori korang sendiri? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Tapi sebenarnya kan orang-orang barat ni kan, diorang suka menghilangkan diri secara tiba-tiba, tahu tak? Kadang-kadang tu macam tak ada angin, tak ada ribut nak hilangkan diri, lepas tu pindah ke negeri yang lain, lepas tu tukar identiti yang baru. Tapi untuk kes-kes ni Nina dah cari, tak ada pula yang macam tiba-tiba menghilang dan tukar identiti yang baru. So Nina nak tahulah pendapat korang, kod-kod korang rasa diorang ni sebenarnya masih lagi hidup tapi cuba melarikan diri daripada kehidupan diorang sebenar dan bina identiti yang baru. So guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ini. Nina harap korang suka dan enjoy dengan kisah yang Nina kongsikan tadi. Dan kalau korang ada apa-apa cadangan, cerita yang menarik nak Nina kongsikan nanti, korang boleh komen dekat bawah juga, okey? Jadi sebelum Nina tamatkan video ni, kalau korang belum lagi subscribe channel Nina tapi dah tengok video Nina dari dulu lagi, better korang subscribe sebabnya Nina ada banyak lagi kisah-kisah menarik yang Nina nak kongsi dengan korang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.